Assalamualaikum, nama saya Nurul Atikah binti Muhammad Asri, nombor matrik AA200937. Saya daripada kumpulan 6 iaitu kumpulan Golden Road bersama ahli kumpulan yang lain iaitu Arina Hanif, Nur Alia dan Ani Sofia. Video ini adalah berkaitan problem based learning calculus, iaitu kami diberikan dua case study nombor 11 dan nombor 15 dan perlu mengaplikasikan topik application of differentiation dalam menyelesaikan soalan tersebut. Jadi dalam video ini kami akan menerangkan bagaimana kami mendapatkan jawapan dengan mengaplikasikan topik ini. Assalamualaikum and hi, my name is Arina Hanim binti Yahya. Now I would like to share to you the introduction of this video. For question 11, there are two variables to be looked. Firstly, the area of the metal to make the cylinder can. Secondly, the maximum volume of the can is 56.4/7 cm3. For question 15, there are also two variables to be looked. Firstly, the area of square and equilateral triangle which the y cut into half. Secondly, the total area of square and equilateral triangle enclosed by maximum and minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Sofia binti Muhammad Nizam. Saya akan menerangkan tentang fila table untuk soalan 11 dan 15. Fakta untuk soalan 11 ialah tin silinder ada jejari yang dilabelkan sebagai X. Ketinggian untuk lid diberi ialah 0.5 cm dan pi juga diberi dalam bentuk pecahan iaitu 22/7 dan maksimum volume juga diberi iaitu 56/4/7 cm². Idea yang kami dapat untuk menyelesaikan masalah ini adalah kami mencari formula isi padu dan formula tersebut kami membuat pembezaan iaitu differentiate. Akhir sekali, idea yang kami dapat adalah untuk menggunakan formula luas untuk mencari ketinggian H. Yang ketiga ialah learning issues. Learning issues ni kami belajar macam mana untuk aplikasikan chapter 4 dalam iaitu application of differentiation untuk kami menyelesaikan case study soalan 11 ini. Kami juga mencari jenis calculation, teknik calculation yang kami harus gunakan untuk menyelesaikan soalan 11 ini. Yang akhir sekali, kami juga berfikir apakah rule of differentiation yang kami harus guna supaya kami dapat jawapan yang tepat. Tindakan plan kami ialah kami membuat perbincangan dengan semua ahli kumpulan. Kami juga melayari internet untuk mendapatkan rujukan dan contoh-contoh soalan yang lebih kurang supaya kami nampak dan membantu kami untuk menyelesaikan soalan 11 ini. Dan nombor 3 ini kami sertakan link yang kami gunakan dalam menyelesaikan soalan 11 ini. Fila table untuk soalan 15. Inilah yang pertama, fakta dalam soalan 15 ini iaitu 2 meter piece of wire, 2 meter wire tu dipotong setengah, so menyebabkan dia terdapat 2 wire lagi, 2 wire. So satu wire itu dibentuk dalam bentuk segi 4 tepat dan lagi satu dibentuk menjadi segi 3.
Okey. Fakta yang kedua ialah di mana sepatutnya wire tu dipotong supaya jumlah luas untuk wire tu adalah minimum dan maksimum. Okey. Idea yang kami gunakan untuk menyelesaikan case study soalan 15 ini ialah yang pertama, kami mencari formula luas formula luas untuk equilateral triangle. Kami juga melukis diagram yang melibatkan wire tersebut, dan kami juga mencari jumlah luas untuk segi empat tepat dan equilateral triangle tu. Learning issues yang kami hadapi ialah kami mencari bagaimana untuk menggunakan formula chapter 4 dalam kalkulus, iaitu application of differentiation. Kami juga belajar macam mana untuk mengaplikasikan rule of differentiation yang sesuai untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah case study soalan 15 ini, dan apa jenis teknik calculation yang perlu kami gunakan untuk menyelesaikan soalan ini. Action plan yang kami gunakan ialah melayari internet. Kami juga membuat rujukan dalam menggunakan buku kalkulus di library, membuat perbincangan dengan pasangan masing-masing, dan menyiapkan assignment ini sebelum deadline. Untuk memudahkan kami menyelesaikan case study soalan 11 ini, dan diagram ini juga memberi lebih penjelasan terhadap soalan 11 ini. So, kalau dilihat ini, X yang dilabelkan ini adalah jejari untuk tin silinder, dan H ini adalah ketinggian untuk keseluruhan tin silinder itu. Okay. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, lid itu adalah bersama tin silinder tersebut. Jadi 0.5 ini ialah ketinggian untuk lid sahaja. Sebab itu kami melabelkan ia sampai situ sahaja. Bukannya 0.5 itu bukan untuk keseluruhan ketinggian tin silinder tu, tetapi hanyalah untuk lid. Daripada soalan ini, kita dapati kita mempunyai satu tin dan penutup yang berbentuk silinder, yang mana dia punya luas adalah 88 cm kuasa 2 dan isi padu maksimumnya adalah 56/4/7 cm kuasa 3. Daripada info ini, kita dapat terbitkan dua persamaan, iaitu persamaan luas dan persamaan isi padu. Dan salah satu persamaan ini kita perlu differentiatekan untuk kita dapatkan nilai X yang dicari. Dalam topik application of differentiation, apa-apa sebarang nilai maksimum dan minimum yang kita hendak cari, kita perlu differentiatekan persamaan tersebut dan samakan dengan nilai kosong. Jadi, persamaan volume isi padu kita perlu differentiatekan dan samakan dengan kosong untuk mendapatkan nilai X. Nilai H juga kita boleh dapat sekiranya kita sudah mendapat nilai X. Jalan kira yang pertama, kami menggunakan formula luas untuk mendapatkan nilai H. Okay. So, seperti yang saya kata, nilai jumlah area yang diberi dalam soalan ialah 88 cm. Jumlah keluasan untuk tin dan lid tersebut ialah 88 cm. Oleh disebabkan itu, nilai luas ialah 88. Disamakan dengan 2 pi H dan 2 pi X H. H itu juga saya telah terangkan seperti tadi. H itu perlu ditambahkan dengan 0.5 untuk kami mendapatkan nilai H yang sebetulnya.
disebabkan 0.5 itu adalah sekali dengan nilai H. Di sini kalau betul-betulkan ialah H itu sendiri kalau dibahagikan seperti ini, 0.5 itu hanyalah di sini. Disebabkan itu H perlu ditambahkan dengan 0.5 untuk kami mendapatkan keseluruhan nilai H. Okey. So 2 pi x H tambah dengan 0.5, okay, tambah dengan 2 pi x kuasa 2 sebab formula luas ini ialah jumlah antara luas antara tin dengan lead. Okey. So disebabkan itu, untuk mendapatkan nilai H, kami perlu menolak satu persatu. Okey, pada mulanya kami menolak 88, 2 pi x kuasa 2 ini dibawa ke sebelah. Okey, disebabkan itu positif apabila dibawa ke sebelah kiri, ia akan menjadi negatif. Jadi 88 tolak 2 pi x kuasa 2. Kemudian disebabkan kami ingin mendapatkan nilai H, jadi H tambah 0.5 ini perlu ditinggalkan sendiri di sebelah kanan. Oleh disebabkan itu 2 pi x ini adalah darab, jadi apabila bawa ke sebelah, ia akan menjadi bahagi. So jadilah 88 tolak 2 pi x kuasa 2 per dengan 2 pi x sama dengan H tambah 0.5. Okey. Setelah itu disebabkan bagaimana kami mendapat jawapan seperti ini adalah 88 tolak 2 pi x kuasa 2 per dengan 2 pi x. 2 ni adalah boleh dipotong kerana ia nombor genap. Boleh digunakan sebagai sifir 2. Jadi apabila 88 dibahagikan dengan 2 menjadi 44. Dan apabila 2 dan 2 ini dipotong menjadi 1. Oleh sebabkan itu mendapat 44 tolak pi x kuasa 2 per dengan pi x. Okey. Disebabkan kita mencari nilai x sahaja, jadi 0.5 ini perlu dibawa ke sebelah. Oleh sebab itu 0.5 ini positif dan apabila dibawa ke sebelah ialah negatif. Jadi nilai H ialah 44 tolak pi x kuasa 2 per pi x tolak dengan 0.5. Ini adalah equation yang pertama. Okey. Equation yang kedua, jalan kira yang kedua ialah kami menggunakan formula isi padu, iaitu pi x kuasa 2h. Okey. Disebabkan nilai h kita dah cari, iaitu 44 tolak pi x kuasa 2 per pi x tolak 0.5. Ini adalah nilai x, nilai h. Jadi kita gunakan nilai h ini dan masukkan ke dalam formula isi padu menggantikan h. Sebab apa? Sebab kita dah tahu nilai h itu, walaupun sebenarnya bukan nombor bulat, tapi kita gantikan sahaja. Okey, bagaimana kita dapat V sama dengan X 44 tolak pi X kuasa 2 tolak 0.5 pi X adalah disebabkan formula yang ini. Apabila pi X dan pi X kuasa 2 itu dipotong, pi dengan pi sudah kosong, buatkan 1 dengan 1 habis. So tinggal X 2 tolak 1, meninggalkan 1 menjadikan X tinggal seseorang di sini. Okey. Disebabkan ini sudah mati, jadi X ini kita masukkan, didarabkan dengan semua equation dalam ni dan menjadikan 44x tolak pi x kuasa 3 tolak 0.5 pi x kuasa 2. Seperti yang saya beritahu tadi, formula isi padu ini perlu dibezakan, itu differentiate. Ini salah, ini sepatutnya dv per dx disamakan dengan 44 tolak 3x kuasa 2 tolak pi x. Ok,
Okey, macam mana kita dapat yang ini? Okey, disebabkan kita membuat pembezaan 44x ini. Okey, disebabkan x itu kuasa 1. Jadi 1 di bawah didarabkan dengan 44 adalah 44. Dan x ini apabila kita buat pembezaan, nilai kuasa di atas x itu perlu ditolakkan dengan 1. Disebabkan itu 1 tolak 1 ialah kosong. Oleh sebab itu, itulah x itu tiada di sebelah 44. Okey. Sama juga dengan negatif pi x kuasa 3. Apabila dibezakan, kuasa di atas x ini dibawa ke depan menjadikan 3 pi x. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, kuasa 3 ini perlu ditolakkan dengan 1. Oleh sebab itu 3 pi x kuasa 2. Sama juga dengan 0.5 ini. Apabila 0.5 didarabkan dengan 2, nilainya menjadi 1. Jadi x kuasa 2 tolak dengan 1 boleh menjadi nilai x sahaja. Itulah disebabkan inilah jawapan untuk pembezaan dv per dx. Saya ulang, dy per dx ini tersilap, ya, sepatutnya dv per dx. Okey, ini adalah equation untuk pembezaan dv per dx sama dengan 44 tolak 3x kuasa 2 tolak pi x. Itu sahaja. Saya akan serahkan kepada Atikah untuk menerangkan jalan kira yang seterusnya. Terima kasih. Jalan kira seterusnya, selepas kita dah differentiatekan persamaan isi padu, kita perlu samakan ia dengan kosong. Jadi akan terjadilah persamaan 3 pi x kuasa 2 tambah pi x tolak 44 sama dengan kosong. Jadi selepas itu, kita sudah diberi nilai pi dalam soalan, iaitu pi sama dengan 22 per 7. Jadi kita akan masukkan nilai pi tersebut ke dalam persamaan dan kita akan mendapat persamaan yang baru, iaitu 66 per 7 x kuasa 2 tambah 22 per 7 x tolak 44 sama dengan kosong. Jadi daripada sini kita perasan bahawa kita telah timbulkan persamaan kuadratik yang mana kita ada x kuasa 2, kita ada x. Jadi kita boleh selesaikan persamaan ini dengan menggunakan teknik pemfaktoran. Jadi kita akan dapat dua pemfaktoran, iaitu x tolak 2 dengan 3x tambah 7 sama dengan kosong. Jadi kita akan asingkan dua pemfaktoran ini. Jadinya kita akan dapat x tolak 2 sama dengan kosong. Dan kita akan dapat nilai x sama dengan 2. Dan pemfaktoran yang kedua, 3x tambah 7 sama dengan kosong. Dan x yang kita akan dapat adalah negatif 7 per 3. Jadi secara logiknya, radius x yang kita perlu dapat adalah positif. Jadi x yang kita pilih adalah sama dengan x2. Selepas kita dapat nilai x sama dengan 2, kita boleh masukkan nilai x tersebut ke dalam persamaan isi padu, iaitu dv sama dengan pi x kuasa 2 h. Kerana apabila kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat pula nilai h. Jadi persamaan isi padu ini kita akan gerakkan ia sehingga h menjadi subjek. Kita juga akan masukkan nilai-nilai yang ada seperti v sama dengan 56 4 per 7 dan pi sama dengan 22 per 7 dan x adalah nilai radius yang kita dapat tadi, iaitu 2, dan kita akan gerakkan ia dan kita akan mendapat nilai h, iaitu 9 per 2 cm. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan adalah setiap persamaan yang kita telah dapat, iaitu persamaan luas, persamaan isi padu, kita boleh kaitkan ia untuk mendapatkan nilai x. Jadi salah satu persamaan tersebut, iaitu persamaan isi padu, kita boleh differentiatekan untuk mendapatkan nilai x.
Apabila nilai X itu telah dapat, kita boleh masukkan ia semula ke dalam persamaan isi padu yang belum didifferentiatekan, dan kita akan mendapat nilai H. Jadi nilai X dan nilai H yang kita dapat adalah nilai X dan H pada maksimum isi padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Noalia binti Auluddin, and today I will explain about the problem background of case study 15, where a 2 meter of wire being cut into two, where one piece of wire is bent into a square, another one into an equilateral triangle. So there's the two equation we need to be solved, which is A equals to x over 4 squared. Another one is A equals to square root 3 over 4 A squared. So these two must be equals to 0 to find the value of x, and these two, the total area must be enclosed to the maximums and minimum. Move on to the solution of case study for question 15. So our first step is we find the area of the square and equilateral triangle. Each side of the square is x over 4, so we use the formula to find the area, and we got the answer for the square is x squared over 16. For the equilateral triangle, each side is 1 over 3 in bracket 2 minus x, and the height is square root 3 over 6 in bracket 2 minus x. So we use the formula and we got the answer is square root 3 over 36 in bracket 2 minus x squared. Next step, find the total area of the square and equilateral triangle. From the equation, we differentiate it and we got the answer A prime equals to x over 8 minus square root 3 over 16 in bracket 2 minus x. Once we got the total area, solve the equation A prime equals to 0. From the equation, x over 8 minus square root 3 over 8 in bracket 2 minus x equals to 0. We got 0.125x minus 0.192 plus 0.096x equals to 0. Rearrange it and we got 0.221x equals to 0.192. And finally, we got the answer for x is 0.87. For the last step, to find the minimum and maximum area, substitute x with value 0.87 and 2. When x equals to 0.87, we got the first point is 0.87, 0.11. And when x equals to 2, we got the second point, which is 2, 0.25. So move on to the result and discussion. As for the result and discussion, to maximize the area, we need to use all the 2 meter wire for square. And if we need to make a cut, definitely small cut, to minimize the area, we need to use x equals to 0.87 for square, and the rest is for the equilateral triangle, which is 1.13. So that is the result for this case study 15. So this is the reference we use for making this case study, and this is also the link. That's all from us. Thank you.